من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو أمان في المحبة علي في المحبة سواكم ما عندي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم في هواكم وجدي قلت يا سادتي محجتي تفديكم لو قطعتم وريدي بحد مدي قلت والله أنا من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua penonton-penonton Talk to Happy Dentist. So, hari ini kita ada satu tajuk yang kita akan bincangkan. Tapi sebelum tu, suka saya nak cakap, jangan lupa like and share FB Klinik Pergigian Happy dan screenshot hantarkan kepada 0149184425 dan anda akan dapat voucher diskaun sebanyak RM10. Okey, di musim-musim PKP ni saya harap anda semua dapat menjaga penjarakan sosial anda dan keselamatan diri anda supaya kita dapat membendung COVID-19 ini. So kita jaga kita. Sebelum kita mulakan kita punya perbincangan pada hari ini, kita nak roll VT sedikit tentang doktor yang akan kita borak-borak bersama hari ini. So kita roll VT. Assalamualaikum semua. Nama saya Dr. Muhammad Irfan bin Muhyiddin. Saya berusia 30 tahun dan saya merupakan anak jati orang Johor. Saya berlulusan daripada Makkah Universiti dan kini saya telah berpengalaman selama 4 tahun sebagai doktor gigi. So, kenapa saya memilih Klinik Pergigian Happy? Pertama, Klinik Pergigian Happy merupakan sebuah klinik yang lengkap. Kami mempunyai semua jenis X-ray, barang-barang yang berkualiti tinggi serta diiktiraf di peringkat antarabangsa. Selain itu, staf juga terlatih. Saya mempunyai mentor yang berkebolehan dan ramah dan rakan sekerja yang saling membantu antara satu sama lain. Dengan ini saya dapat memberi 100% perhatian dan perkhidmatan terbaik kepada setiap pesakit yang datang. So, apa rawatan yang saya boleh berikan? Saya boleh berikan semua rawatan pergigian termasuk estetik, crown, bridge, whitening dan vignette. Saya juga memberi rawatan asas pergigian kepada setiap pesakit. Nasihat saya kepada pesakit, pertama sekali janganlah takut, janganlah malu untuk bertemu dengan doktor gigi. Kami akan memberikan perkhidmatan yang terbaik serta rawatan yang terbaik kepada anda semua. Datang, jangan tak datang je. Bye. Okey, so kita kembali lagi. Okey, hari ini kita akan berbual bersama-sama dengan Dr. Irfan. Ya, apa khabar Dr. Sihat? Sihat. Sudah makan Sudah makan dah. Okey, Dr. So hari ini kita ada satu tajuk yang untuk kita bincangkan dekat Talk to Happy Dentist. Tajuk dia adalah gigi, rasa ngilu selalu pada gigi berpunca daripada apa? So rasa ngilu tu datang daripada mana, doktor? Boleh doktor terangkan sikit? Okey. Assalamualaikum semua. Selamat tahun baru dan selamat PKP lah untuk kali kedua. Okey. So tajuk hari ni memang sangat-sangat famous lah. Selain sakit, patient juga selalunya takut dengan rasa ngilu tu lah. Rasa ngilu pada gigi. Bila cakap pasal gigi je, mesti yang pertama sekali diorang ingat ngilu. So bila ngilu ni kadang-kadang boleh jadi lebih teruk dari sakit sebab dia rasa tak boleh tahan. So kenapa dia boleh berlaku, macam mana kita boleh kurangkan, tu sangat penting lah. Okay, so pertama sekali macam mana rasa ngilu ni boleh terjadi. Okay, so seperti yang kita semua tahulah, gigi ni ada 3 lapisan. Okay, lapisan pertama yang keras, lapisan yang kedua yang dentin, yang ketiga baru masuk saraf lah. So sensitivity definitionnya ialah exposed tubus yang ada kat bahagian dentin. Okey, so bila bahagian kedua dentin ni expose, dia akan terdadah
tubules yang ada pada dentin ni. Okey. Bila macam air sejuk ke benda manis lalu tubules ni, Dia akan rasa ngilu lah. dia akan pergi ke saraf, dia akan menyebabkan rasa ngilu lah. Okey. So kenapa expose tubules ni terjadi? Dia ada banyak sebab lah. So nanti kita boleh bincangkan lebih lanjut lah macam mana expose tubules ni boleh terjadi. So maksudnya macam apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita punya gigi ni rasa ngilu? Okey. So sebenarnya banyak faktor. Doktor terangkan sebanyak sikit lah. Okey, sebab rasa ngilu ni satu tajuk yang sangat-sangat besar lah. Betul. Okey, so pertama sekali mungkin ada gigi berlubang. Okey, bila gigi berlubang sampai ke lapisan kedua iaitu dentin, dia akan mula rasa ngilu. Dia akan rasa ngilu. Dulu lubangnya mungkin makanan sangkut. Lepas tu kali ni makanan sangkut dengan rasa ngilu. Tapi belum rasa sakit lagi, dia rasa ngilu lagi. Sebab kalau sakit dah sampai lapisan ketiga. Yang kedua, kadang-kadang dia punya kita panggil haus pada bahagian leher gigi disebabkan cara berus gigi yang terlalu keras. Okey, so boleh tunjuk gambar. Okey, so bila kita tengok gambar ni, so gambar yang atas tu, nampak tak dia punya leher gigi tu macam nipis, lepas tu dia bertukar color. Nampak macam color merah-merah sikit. Merah sikit. Itu maknanya bila dia berus gigi, dia terlalu kuat di bahagian tu. Sebab tu dia lama kelamaan selama 5 tahun, 2 tahun dia buat macam tu, dia akan expose bahagian tu. Maksudnya kalau sebab berus gigi pun boleh menyebabkan ngilu. Pun boleh menyebabkan masalah ngilu lah. So apa kita buat? Kita kena tampal bahagian tu untuk kurangkan dia punya exposure lah. Okey, kalau macam dalam gambar ni okey, so ni sebab yang ketiga lah. Sebab paling biasa iaitu masalah gusi. So seperti yang kita tahu kan, masalah gusi ni sebab bahagian yang pegang pada gigi tu dah tak ada. So bila kita tengok gambar ni, kita boleh nampak bahagian akar gigi tu dah mula terdedah. Dah orang kata dah haus. Dah haus. So bahagian akar dengan leher gigi ini ialah merupakan bahagian yang paling nipis dalam gigi. So bila dia terhakis sikit pun dia dah mula sampai bahagian dentin lah. Okey. Sebab tu kita kena selesaikan masalah gusi untuk kurangkan penyakit gusi lah. Okey, maksudnya orang kata kalau kita dah rasa ngilu ni, kita kena segera ke klinik lah, betul? Rasanya. Okey, lepas tu kita ada sebab keempat juga. Okey, apa sebab Sebab keempat mungkin dia buat tampalan. Lepas tu tampalan tu rasa ngilu. Ngilu. So kenapa? Biasanya lepas dah tampal 2-3 tahun dia rasa ngilu. Tu sebab mungkin ada secondary caries dalam tampalan lama dia lah. Okey. So dulu mungkin tampal dia okey, tapi lama-lama dia akan mula masuk dalam, dia akan mula rasa ngilu. So dia kata, doktor saya punya gigi nampak okey tapi saya rasa ngilu. Tu mungkin sebab tampalan ada lama. secondary caries dalam gigi lah. Okay. Betul ke doktor, kalau macam kita terlalu kerap kumur mulut pun boleh menyebabkan rasa ngilu ni? Okey, so kenapa kita kumur mulut rasa ngilu? So sebenarnya dalam gusi yang sihat, dia tak akan rasa ngilu walaupun dia kemam air batu ke dia tak rasa ngilu. Tapi kenapa semakin lama kita kumur makin ngilu? Sebab dia dah ada underlying masalah gusi lah. Okey, so seperti yang gambar tu lah. Gambar tu dia guna anti mouthwash untuk selesaikan masalah gusi lah. So bila dia guna benda ni, memanglah air tu dapat masuk ke bahagian akar dan dia akan terasa ngilu. Tapi tujuan utama kita nak selesaikan masalah gusi tu sebelum dia menjadi melarat sehingga kena cabut gigi ke, makin ngilu ke, macam tu lah. Adakah kalau macam kita terlalu, macam patient tu dia terlalu kerap cuci gigi ataupun buat whitening boleh menyebabkan rasa ngilu tu, doktor? Okey, salah anggapan tu? Okey, so sebelum apa-apa rawatan, kita dah ambil perhatian masalah tersebut lah.
Sebab certain patient memang dia punya, kita panggil pain threshold, maknanya dia punya skill kesakitan tu sangat rendah. Even nak tampal gigi dia dah tak boleh tahan bunyi kitaran tu lah. So dia akan rasa ngilu, padahal pesakit lain mungkin okey. So sama juga dengan kita panggil cuci gigi, whitening kan. Prosedur macam tu memang dia ada sedikit sebanyak menghakis permukaan gigi. Benda tu kita tidak nafikan, tapi kita kena ambil kira kebaikan kepada pesakit dan rawatan tersebut kepada pesakit. So kalau cuci gigi sampai 10 kali setahun, memang semua doktor gigi takkan suruh lah, tapi mesti kena cuci sekali atau 2 kali setahun. At least 2 kali setahun lah. So setiap rawatan mesti ada kesedaranaan lah. So kita dah ambil kisah benda-benda tersebut sebelum mulakan rawatan, termasuk whitening dan scaling gigi. Okey, pada anda semua, kalau ada sebarang pertanyaan ataupun kemusykilan mengenai tajuk kita pada hari ini, ataupun anda ada pertanyaan lain, boleh je kemukakan pertanyaan anda dekat komen di bawah, ataupun boleh WhatsApp kita di 0149184425. Jangan malu, jangan segan, tanya saja sebab kita ada doktor yang akan menjawab segala pertanyaan anda. Jangan risaulah kalau anda nak datang klinik untuk konsul ataupun untuk check up pun boleh. Kita punya konsul dan check up secara percuma. Okey, so kita berhenti seketika untuk iklan. So kita jumpa selepas ini. Saya pilih Klinik Happy sebab memang saya rasa doktor dia profesional dan saya suka dengan Dr. Sohana. Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Ruslinawati binti Muhammad Aris, dari Kampung Melayu je. Saya datang ke sini kerana pertama, layanan yang mesra, tapi yang paling penting sekali adalah doktor dia. Dr. Sohana is very professional, tenang, happy dan sabar dengan melayan customer lah. Dia merawat dengan begitu lembut sekali. Okay, saya datang ke sini untuk rawatan crown dan root canal. Pengalaman saya di sini ialah bila saya buat rawatan root canal, saya rasa tak sakit. Sebab sebelum ni pun saya pernah buat rawatan root canal dan dengan crowning di Muar, tempat lahir saya. Tapi saya rasa sakit sangat sampai saya rasa saya memang tak mau lagi jumpa doktor. Tapi bila saya datang ke sini, saya jumpa dengan Dr. Sohana, saya dapat penerangan daripada dia, dan bila saya cuba rawatannya, saya rasa saya akan datang lagi lah jika saya ada masalah dengan gigi-gigi saya yang lain. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan pada Dr. Sohana. Lepas tu dengan tim dia lah. Tim dia, adik-adik yang bertugas kat sini pun agak fleksibel, ramah mesra, call saya, ingatkan appointment saya. Dan bila saya on the way pun mereka masih lagi tanya adakah puan datang hari ini, dan saya rasa saya lebih dekat dengan Happy Dental, dan insyaAllah saya akan datang lagi. Kepada sesiapa yang mengalami masalah gigi, sakit ke, nak buat crowning ke, nak buat bridge ke, saya rasa saya syorkan lah, datanglah ke Happy Dental Clinic. Okey, so kita kembali semula. Okey, jangan lupa kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh je drop komen dekat bawah. So nanti kita akan menjawab satu persatu pertanyaan anda. Jangan malu, jangan. Kalau malu ke, segan ke, boleh je DM kita punya FB ataupun Instagram, ataupun boleh WhatsApp kita di 0149184425.
So insyaAllah kalau kita akan jawab soalan anda satu persatu, ataupun doktor-doktor yang ada kat sini pun boleh menjawab soalan anda. Okey doktor, berbalik pada tajuk kita hari ini, berkenaan dengan rasa ngilu ni, apa kata langkah-langkah untuk mencegah rasa ngilu ni doktor? Okey, so rasa ngilu ni dia terjadi sebab ada beberapa punca. So kalau kita tahu punca gigi ngilu tu, dan senanglah kita nak merawat. Betul. Okey, so pertama sekali biasanya lah 80% yang saya dengar, lepas cuci gigi dia rasa ngilu. Rasa ngilu. So kenapa tu terjadi? Okey, so first kita buat cuci gigi tu sebab dia dah ada masalah gusi lah. Sebab tu bila kita cuci gigi dia, dia lagi expose gigi yang rosak tu, yang ngilu tu. So apa selalunya kita buat lepas cuci gigi, kita akan prescribe ubat gigi anti ngilu lah. So ubat gigi ni boleh guna untuk sementara gusi tu baik semula. Selain tu kita akan bagi ubat komo juga, kita akan bagi ubat gigi yang sesuai untuk gusi. Sebab kenapa dia jadi masalah ngilu? Sebab gusi rosak. Okey, untuk gigi yang berlubang, kita kena tampal lah gigi yang lubang. Lepas tampal biasanya rasa ngilu akan hilang. Okey, so untuk gigi yang ada secondary caries yang saya cakap lah, yang tu biasanya kita kena buka balik tampalan lama, dan kita kena tengoklah kemungkinan untuk buat rawatan akar pun ada jugalah. Boleh sampai ke rawatan akar? Boleh, sebab okey, bila kita buka tu, kita nampak kotoran tu dah mula nak dekat dengan akar. Sebab tu dia mula rasa ngilu dia sangat tinggi lah. Sampai even gigit pun pesakit biasanya tak boleh gigit lah. Dah tak boleh kawal lah orang kata. Okey. Selain tu kalau kononnya bergigi kuat sangat kan, dan dia punya gigi tu nipis kat bahagian lehernya, dan kita kena buat tampalan dekat bahagian tu lah, untuk kurangkan rasa ngilu. So maksudnya kalau untuk rasa ngilu ni kita kena pakai jenis bergigi yang macam mana? Adakah Slim Soft ke ataupun yang Slim Soft ada tu? Okey, so yang benda tu terjadi sebab biasanya diguna berus gigi yang keras. Dia keras. So kita kena guna bukan soft tau, extra soft. Okey. Lagi lembut lah. Lagi lembut, lagi bagus. Tapi bila lembut, macam gambar ni lah, kita nampak tu itu extra soft. Maksudnya lagi halus lah. Bila lembut ni dia senang haus. So bila kita guna 1 bulan pun dia dah kena tukar barulah. Tapi dia sangat friendly kepada gusi lah. Okey, dan last sekali untuk masalah gusi, kita kena buat rawatan check up lah. Sebab bila masalah gusi ni dia ada banyak faktor. So penting untuk doktor untuk tengok lah. So kita boleh bagi rawatan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ngilu ni lah. So maksudnya pada penonton di luar sana, kalau anda ada rasa ngilu waktu nak minum air sejuk, makan aiskrim ataupun benda-benda manis, anda boleh cegah benda tu sebelum melarat, betul? So kalau dah teruk, lagi banyak rawatan yang anda kena jalankan untuk sembuhkan penyakit gigi anda. So salah satunya yang rawatan yang kita boleh buat, tampal, cuci. Lepas tu rawatan akar jika melarat, dan symptomatic management lah. Kita bagi toothpaste untuk kurangkan ngilu, sementara masalah yang sebenar tu dapat diselesaikan. So kepada anda semua, jangan malu, jangan segan. Kalau anda ada masalah gigi, boleh booking dengan kita untuk check up dengan doktor. So dekat klinik ni kita ada 3 orang doktor. Kita ada Dr. Suhana, Dr. Hajar dan juga Dr. Ifan. So anda boleh pilihlah nak mana doktor yang anda rasa selesa. Anda boleh WhatsApp kita untuk booking di 0149184425, ataupun just DM kami saja di Facebook ataupun Instagram. So nanti kami akan hubungi anda semua untuk next appointment.
Okey doktor, untuk bulan 1 ni ataupun sepanjang hari Rabu, Khamis, Jumaat ni kita ada promosi apa doktor? Okey, so sebelum saya lupa lah so untuk bulan ni kita ada special hari lah special 13, 14, 15. 15 ialah hari promotion untuk cuci gigi. Okey, so kita punya promotion bermula harganya 97 saja. Betul. Okey, tapi kalau nak tambah sikit boleh buat whitening, boleh buat apa ni, Airflow lah. dengan ada ubat gigi percuma lah. Okey, so pada anda jangan lupa grab untuk promosi cuci ni yang bermula pada hari ini sehingga hari Jumaat. Cepat-cepat WhatsApp kami di 0149184425 untuk booking appointment anda. So ada juga like and share klinik pergigian Happy, anda akan berpeluang memenangi voucher RM10. Okey doktor, sebelum kita tamatkan kita punya Talk to Happy Dentist hari ni, apa nasihat doktor untuk, yalah kita selit jugalah during PKP ni, apa yang doktor boleh nasihatkan kepada kita punya penonton yang kat luar sana? Okey, so sebenarnya PKP ni kita dah jangka lah dia akan berlaku sebab kita nak turunkan statistik positif tu lah. So saya rasa sangat penting untuk kita mematuhi SOP. So untuk klinik memang akan sentiasa buka lah. Tapi yang penting kita nak limit pesakit, dalam satu masa. Sebab tu pentingnya kalau nak buat rawatan, nak check up ke apa, kena bagi appointment. Okey, walk-in boleh tapi seorang sajalah. Seorang saja, jangan datang berteman. Lepas tu jangan bawa anak-anak satu kawan, kecil. satu kampung. Kita kena ikut SOP lah. So pentingnya apa? Kita semua kena bekerjasama, saling membantu. Kita pun nak bantu patient pun kena bantu kita lah. So sebab untuk memastikan semua selamat. So jangan risau walaupun PKP ni ada, tapi klinik tetap buka. Tapi sila bantu kami untuk buat appointment sebelum datang klinik. Kalau walk-in pun bawa diri sendiri ataupun satu orang lah paling rapat pun, walaupun satu orang, tapi at least dia boleh membantulah. Sebab penting sekali kita kena bekerjasama lah antara satu sama lain untuk kurangkan kes positif yang baru. Okey. So kepada anda semua, jangan risau, sepanjang musim PKP ni kita memang buka pada setiap hari, Isnin sampai Khamis 9 pagi 9 malam. Sabtu Ahad 9 pagi 6 petang. Yang penting social distancing dengan SOP tu kita kena patuh. Kita kena, orang kata, patuhi semualah doktor. Distance antara satu sama lain, pemakaian sanitizer, suhu, scan MySejahtera, itu adalah penting. So kita sama-sama jaga diri kita sebab barisan hadapan kita pun orang kata dah tak mampu untuk bendung benda ni. Kita yang kena bendung benda ini. So kita jumpa lagi. Saya nak cakap okey, lagi satu doktor nak sambung. Okey, so kita punya SOP kat klinik ni sebenarnya lengkap lah. Sebelum masuk kita kena daftar, ambil suhu, lepas tu kita kena scan MySejahtera, lepas tu kita pun ada penjarakan 1 meter semasa menunggu untuk membuat rawatan lah. Okey, so tu peringkat pertama. Bila kita masuk surgery, apa yang kita buat sebelum kita mulakan rawatan, memang kita akan suruh pesakit Komo antibakterial mouthwash lah. Ni boleh kurangkan bakteria dalam mulut. Betul. Selain itu kita pun pakai pelindungan PPE yang lengkap. Maknanya setiap patient kita akan tukar baru-baru. Tukar baru balik. Selain itu kita pakai face shield, pakai goggle. So benda-benda ni menghadkan jangkitan antara patient kepada staff perawat, dan patient lah. Staff dan patient. So patient also dapat benefit lah. So kita kena sama-sama lah bekerjasama. So patient pun kena berterus terang jika ada masalah ke, demam ke, batuk ke, kena beritahu. So benda-benda tu kita boleh cegah. Kita boleh cegah. So sebab benda ni sangat kritikal lah. First
Kalau benda ni tak bendung, dan kita punya sistem kesihatan akan terganggu lah. Kalau kita biarkan saja, dan ramai lagi akan terjejas. Semakin hari semakin tinggi lah kes. Semakin tinggi, semakin lama nak kosongkan. Kita nak dapat jumlah kosong tu susah lah, betul-betul. Betul. So semua akan sengsara lah. Lebih baik kita susah sekejap untuk jangka masa panjang yang bahagia lah. Okey, itu sedikit nasihat daripada Dr. Ifan pada anda semua. Kita akan berjumpa lagi di masa akan datang di dalam Talk to Happiness dengan tajuk-tajuk yang lagi menarik. Sekiranya anda ada tajuk yang kata yang kami boleh kupas untuk pengetahuan anda semua, boleh drop komen ataupun DM kami tajuk tersebut, so kita akan kupas tajuk untuk anda. So semoga kita berjumpa lagi, doktor, selepas ni. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا فما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو أمان في المحبة علي المحبة سواكم عندي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم في هواكم وجدي قلت يا سادتي محجدي تفديكم لو قطعتم وريدي بحد مالي قلت والله أنا هواكم راضي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما